Cerita di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi dimulakan dengan minit ke-17 apabila rembatan Sharif Fikri berjaya juga menemui tangan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan. Namun selepas itu, lihat satu volley yang menarik yang dihasilkan oleh Ketua Pasukan Selangor Safwan Baharudin pada minit ke-21. Namun segala-galanya berubah selepas insiden ini apabila Yazan Al-Arab dilayangkan kad merah selepas tindakan beliau yang menghalang pergerakan pemain Negeri Sembilan. Namun selepas itu, segalanya seolah-olah serba tak kena untuk skuad Hobin Jang Hobin apabila Nasrullah tertampan bola ke gawang sendiri berpunca daripada satu percubaan yang dilakukan oleh Haslion. Kemudiannya, Sharif Fikri terlepas di penghujung babak pertama menerusi rebatan yang nyata merupakan peluang terbaik untuk menghasilkan jaringan. Selepas itu, Selangor dihadiahkan sepakan penalti apabila Harat Gulon menjatuhkan Sharif Fikri dan sekali lagi Harrison Kayon mudah untuk memberikan jaringan buat pasukan Selangor di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Namun segala-galanya berubah bermula daripada jaringan sepakan penalti pada minit ke-56 selepas Syarul Nazim menjatuhkan Kosia Detu. Harat Gulon diberikan tanggungjawab untuk menyempurnakan sepakan penalti. Dan selepas itu, nyata beberapa insiden yang dilihat mencuri tumpuan di tengah gelanggang iaitu sang pengadil tetapi berjaya dikawal dengan sebaik mungkin. Akhirnya, jaringan yang dinantikan Negeri Sembilan muncul menerusi Kosia Detu untuk jaringan penyamaan bagi pasukan skuad bimbingan K. Devon memungut satu mata penting di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi walaupun beraksi dengan kelebihan 11 pemain. Okey, itu cerita di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Semuanya tertumpu kepada keupayaan kedua pasukan ini sama ada mampu untuk membawa pulang 3 mata ataupun tidak. Dan bagi membicarakan tentang cerita di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi, saya ditemani oleh Asmai Bakiri, bekas pemain pasukan kebangsaan. Kalau dilihat secara realistiknya, game ni sebenarnya game yang best sebab ada attacking, ada defend, ada kompos di bahagian tengah. Itu terhasil dalam tempoh separuh masa yang pertama. Untuk game Negeri Sembilan dan Selangor. Itu yang menarik pada mulanya kita dapat lihat dan ini terjadi apabila kita tengok kedua-dua pasukan belum lagi settle down tapi merancangkan ataupun cuba mencari pattern game nak bermain macam mana. Cuma selepas kejadian layangan kad merah daripada yang terjadi pada pasukan Selangor, adalah nampak perbezaan. Perbezaan yang nyata yang berlaku terutamanya untuk pasukan Selangor kerana mereka menjadikan gol terlebih dahulu. Okey, ada kalanya berdepan dengan pasukan muda, Negeri Sembilan kita tahu dengan Harat Gulon di bahagian backline. Ada kalanya mistik-mistik yang professional foul perlu dilakukan di sebalik kita tahu sebenarnya Harat Gulon memang terkenal dengan beberapa tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Okey, kalau begitu awak nak terus kepada sepakan penalti yang diberikan oleh pasukan kepada pasukan Selangor. Okey, betul. Kita tahu sebagai individu Gulon memiliki fizikal yang kuat dan selalu ada terjahan tackle yang dia akan blok. Cuma 2 kali selepas dia buat blok yang pertama, kemudian blok kedua berlaku untuk dia menghalang tindakan Sharif Fikri itu. Memang tepat keputusan pengadil dan memang menyebabkan sepakan penalti diberikan kepada pasukan Selangor. Okey. Kita saksikan sepakan penalti ini tetapi saya membawa sedikit perbincangan bagaimana hari ini Selangor turun dengan formasi asas, formasi tradisional iaitu 4-4-2. Tetapi Devon meletakkan kekuatannya terarah di bahagian tengah dengan 3-5-2. Kalau dilihat peranan Saiful Rizwan dia berada di bahagian Matthews dan juga Zakwan, Omid Nazari dan juga Izzuddin Roslan akan berkembang di bahagian kiri dan kanan Saiful Rizwan. Dan ianya berhasil pada satu ketika, namun ada kalanya switch play yang mahu dilakukan kerana kita tahu Selangor menggunakan bahagian flanker sebagai kekuatan mereka untuk menyerang.
Betul, saya setuju. Pada asalnya itulah 3-5-2, Coach Devon nak adapt untuk menang di kawasan tengah terlebih dahulu. Tinggalkan defend 3 pertahanan di bawah untuk imbangi kedudukan menyerang di sebelah kiri dengan sebelah kanan pasukan Selangor. Tapi pada masa sama kita lihat formula itu memang berlaku dan membawa hasil dari segi pergerakan penguasaan bola terlebih dahulu. Tapi pada saya lebih tertarik sedikit kepada susunan pasukan Selangor, pemain-pemain Selangor sendiri yang cukup disiplin pada awalnya. Mereka imbang di bahagian defender, mereka menang di kawasan tengah kerana tolakan Safwan berada di bahagian midfield untuk menguasai bola, terutamanya dengan Muhairi Ajmal yang akan menang bola di bahagian tengah. Syaril, kemudian mereka ada Kaion yang akan menang bola duduk di bahagian atas. Itu menyebabkan sedikit tekanan diberikan kepada pasukan Negeri Sembilan sendiri. Tapi pada masa sama kita lihat kebangkitan Negeri Sembilan, saya nak ambil sedikit tersentuh semua apabila kemasukan Kosi. Separuh masa kedua berlakunya pertukaran pemain itu menyebabkan Selangor diberikan tekanan dan Negeri Sembilan menguasai di bahagian attacking. Pada satu ketika juga kita dapat lihat bagaimana hubung kait Syarif Fikri dan juga Quantin Cheng. Kerana beberapa kali serangan-serangan itu akan terarah di kawasan itu untuk pasukan Selangor. Kita bincangkan terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang pasukan Negeri Sembilan. Ya, benar. Quantin Cheng akan bergerak sebelah kanan, lihat hantar bola kepada Fikri untuk lakukan gerakan dulu dan dia akan datang sebagai pemain bantuan yang di sebelah kanan. Pada masa sama sebenarnya kita lihat sekali lagi pada awal saya ingat minit ke 0 ke 20 minit memang pergerakan itu berlaku di sebelah kanan dengan banyak. Ada pergerakan antara-antaran tepat. Tapi pada masa sama, kita dapat lihat ini kelemahan Selangor yang paling nyata. Mereka boleh, daripada awal lah itu, saya ingat perkataan ni yang benda yang sama saya katakan. Mereka boleh pergi menjadikan gol, pada masa sama mereka akan bolos. So saya rasa imbang kepada dua bahagian ini tak sekata. Dan mereka tak mengekalkan satu teamwork bertahan dengan baik dan menyebabkan mereka dapat 1 poin. Okey, bagaimana Negeri Sembilan berjaya imbangi di kawasan tengah? Kerana saya lihat selepas insiden kad merah, mereka betul-betul mahu menang di bahagian tengah. Tetapi apabila menang di bahagian tengah, kesudahan cerita di depan pintu gol itu masalah utama selepas layangan kad merah itu. Ya, bila Negeri Sembilan ataupun Devon cuba mengatur kedudukan pemain tambahan di bahagian atas, tapi masa tu belum lagi dapat. Ada pergerakan sampai betul? Ada Alves dapat can, Zakwan begitu banyak bergerak, terima bola di bahagian atas. Kemudian saya tertarik, Saiful menang bola di bahagian tengah dengan lebih banyak. Kemudian Omid Nazari pun masuk untuk membantu. Tapi pada masa sama mereka memiliki peluang tetapi tak dapat menghasilkan gol. Saya rasa itu jangkaan yang attacking third yang tak tersusun baik untuk Negeri Sembilan mendapatkan gol. Tetapi sekali lagi selepas pertukaran pemain mereka masuk, taktikal ataupun itu taktikal sebenarnya, taktikal sebab kita tahu Devon akan menyusun balik kedudukan pemain tambahan di bahagian attacking dan hasilnya ada 2 gol terhasil. Hari ini juga kita dapat jelas bagaimana pasukan Selangor dan juga Negeri Sembilan lebih gemar dengan switch play yang ada kalanya saya rasa menjadi tetapi kurang konsisten. Sekali 2 kali selepas itu kesudahannya mereka akan bermain di bahagian belakang balik walaupun dalam kedudukan bahagian depan mereka dalam kedudukan yang bersedia untuk menerima bola. Ya, untuk pasukan Selangor, ya kita lihat mereka, saya tertarik bila Syarif Fikri diturunkan sebagai pemain utama. Selalunya dia untuk mendapatkan tempat dia akan pemain gantian. Tapi hari ini bila dia bergandengan dengan Kaion, dia ada sedikit pergerakan yang sampai dalam D-box yang boleh melakukan rembatan. Kita dapat lihat tadi banyak bola bahagian attacking semua tertumpu kepada Syarif Fikri yang dapat bola. Dan itu kita dapat lihat itu perancangan Selangor pada awalnya bila mereka tak ada bermain dengan 11 orang. Kita dapat lihat sekali lagi Muhairi banyak lakukan bahagian attacking yang masuk dalam kerja Sapuan menang bola kat tengah dan itu menampakkan sedikit dah ada taktikal pasukan Selangor yang mereka pergi memang attacking dengan baik. Tapi pada masa sama kita tak nafikan bila bermain 10 orang betul bertahan tolak balik Sapuan turun ke bawah untuk jadi defend, kurang pemain attacking di bahagian atas. So sebenarnya mereka suka untuk menang bola. Sebenarnya bila Safwan berada di bahagian attacking third sedikit saya rasa banyak membantu. Kerana dia akan menang bola kerana di sinilah permulaan apabila dia berjaya untuk menutup terus pergerakan Saiful Rizwan. Dia menang bola kemudiannya akan berkembang seperti yang saya katakan di bahagian sayap. Itu kelebihan Safwan Barudin. Betul, saya tak nafikan Selangor kira bernasib baik lagi masih ada Sapuan kerana Sapuan boleh bermain dalam 2-3 posisi yang
diperlukan kalau kritikal. Tengok dia daripada centre back dia boleh turun naik ke atas sebagai pemain defensif, join attacking, dan pada sama tengok defense kena red card, dia boleh turun balik sebagai pemain bertahanan. So saya rasa itu individu punya kelebihan yang ada pada Sapuan. Tapi Selangor olahkan untuk the whole team membantu, saya rasa cukup baik. Ada pemain yang memiliki corak-corak seperti Sapuan. Selepas layangan kad merah, mereka seolah-olah beraksi bukan seperti bermain dengan 10 orang untuk Selangor. Itu jelas. Sedangkan Negeri Sembilan pada satu ketika struggle untuk melalui kawasan-kawasan penting. Apa sebenarnya kejayaan Selangor pada selepas walaupun mereka beraksi dengan 10 pemain? Mereka adapt dengan baik di bahagian backline. Okey, sebenarnya perubahan posisi itu hanya menolak Sapuan di bahagian bawah dan menyusun balik empat midfield di bahagian tengah dan meletakkan satu pemain di bahagian atas. Saya rasa itu imbang sebenarnya untuk Selangor untuk menyusun. Tapi kita dapat lihat apa yang berlaku sebenarnya jaringan ni. Saya sebenarnya nak tunggu time ni. Sebenarnya mereka juga bernasib baik kerana gerakan Kayon ini walaupun kita tengok rembatan tu tidak tepat ke arah gol, tetapi kesilapan Nasrullah yang berada dalam satu posisi yang saya rasa ini situasi body badan yang tidak betul. Yes. Kerana clearance mungkin berlaku bagi sepakan kaki kiri tapi dia menggunakan kaki kanan dan tentunya Syairan mengagak keadaan itu boleh dikeluarkan oleh Nasrullah tapi ke gawang sendiri. Jaringan sendiri Nasrullah itu merupakan jaringan kedua untuk musim ini selepas Latif Suhaimi melakukan. Itu jadi so far jaringan sendiri ada 2 gol. Latif Suhaimi menghasilkan jaringan ketika Melaka Penang berteban dengan pasukan Melaka untuk perlawanan yang pertama. Itu serba sedikit saya rasa kupasan yang baik daripada Asmoi Bakiri tentang bagaimana keupayaan kedua pasukan mencari jaringan-jaringan penting untuk meraih satu mata dibawa pulang oleh Selangor ke Shah Alam. Jadi apakah reaksi K. Devon beraksi di laman sendiri dengan satu mata? Kita ke Paroi. Yeah, with I think 10 players, almost I think 70 minutes, more than 70 minutes. I think I'll be happy if we collect 3 points, and we are playing home. So, but kita tak boleh collect 3 poin kerana kita ketinggalan 2 gol atas kesilapan kita sendiri. So kalau kita berjaya mengikat kedudukan 0-0 mungkin dalam separuh masa pertama, berlainan cerita di separuh masa kedua, mungkin kita boleh dapat 3 mata. Walau bagaimanapun pujian harus diberikan kepada semua pemain walaupun setelah ketinggalan 0-2 kita berjaya menjaringkan 2 gol dan selepas Selangor bermain dengan 10 orang, kita berjaya menguasai sebahagian besar permainan dan hanya Selangor mengharapkan serangan balas. Coach, apa yang kau boleh katakan pada game pertama di Sembilan? Seperti macam tak apa menjadi. Bagi saya, Selangor bukan pasukan mudah untuk kita bermain. So kalau rata-rata kalau you tengok kesebelasan utama mereka dan juga pemain import, di atas kertas Selangor merupakan pasukan lebih baik daripada kita. Okey. Tapi hanya kita ada advantage setelah mereka ketinggalan seorang. So bagi saya prestasi hari ini dengan kembali menjaringkan 2 gol setelah ketinggalan memang merupakan satu pencapaian yang baik. Satu mata saya berpuas hati pada malam ini. Betul, satu mata penting pada perlawanan awal ini sebenarnya. Saya rasa bounce back dengan saya tadi masa Sean Selvaraj masuk, saya cakap kat Mawi tadi. Masa tengok saya cakap, "Wih, ini jangan bagi Sean Selvaraj dapat bola weh. Dia dapat bola jadi memang masalah ni kan." Dan betul weh. Betul. Impak dia masuk tu kan kerana kita lihat dia berubah di sebelah tempat kanan tu, itu tempat dia yang boleh melakukan. Cuma dia perlukan terima bola lebih banyak lah. Itu kita bincang tadi kan. Kalau dia dapat terima bola yang banyak, bola yang diberikan kepada dia untuk dia membuat gerakan, saya rasa ada impak dalam bahagian attacking Negeri Sembilan. Okey, itu cerita tentang Negeri Sembilan dan juga K. Devon. Bagaimana reaksi Michael Finstenbeiner yang hari ini nyata dalam kedudukan yang mahukan 3 mata penting di Paroi. Jadi reaksi Michael Finstenbeiner, jurulatih pasukan Selangor FC. But yeah, that was happened. Coach, almost 70 minutes you play with 10 men.
you lead 2-0. Is it a fair result that you get 1 point, or you deserve to get the 3 points? Because of the commitment and the working rate from the players and also the performance, we still created, with 10 men, we scored 2 goals. With 10 men, we had another chances. But on the other side, we did some mistakes. So, deserve or not deserve, we have to respect also Negri. For me, the crucial moment in the game was the first the penalty for them, the 2-1. If it comes too early after our second goal, I thought second goal was super. Now we can control the game again in the second half, and we go for the third one. But then with this penalty, yeah, the confidence from Negri come back, and then was hard for us to defend. So this penalty was, for me, was this penalty changed the game a bit in advantage for Negri. Okay, so thank you. Bye-bye. Selangor, mungkin ini masalah yang perlu pada pengamatan saya. Tak tahu pendapat awak macam mana. Pengamatan saya, kerap kali mendahului tetapi nak mengekalkan itu ada sedikit masalah. Kita ambil recall game dengan Kuala Lumpur. 3-3, 2 kali leading 2-0. KL kejar pun perkara yang sama berlaku dekat Negeri Sembilan. Of course main 10 orang, tetapi itu kelemahan yang ketara pada pasukan Selangor lah. Even ketua jurulatih mereka pun dah maklum. Mereka boleh dalam 10 orang boleh menjadikan 10 gol, bermain dalam 10 orang boleh menjadikan 2 gol, tapi comeback untuk bertahan tu tak cukup strong. Tim yang menjadikan gol pasti akan continue score untuk pasukan Selangor. So saya rasa kat sini macam saya maklumkan tadi, kekuatan untuk bertahan sebagai satu tim untuk pasukan Selangor betul-betul kurang baik daripada penyusunan bertahan dengan baik. Saya rasa ada masa lagi untuk perbaiki kebanyakan pasukan dalam kedudukan saingan baru saja berlangsung untuk perlawanan yang kedua dan juga ketiga. Jadi kita akan berehat seketika.